Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kebaikan pada kita bersama, insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita akan sambung pengkisahan kita berkaitan dengan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan saya pilih pada malam ni untuk kita tengok pada muka surat 47 berkaitan dengan syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mulakan dengan 5 orang sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Badar. Dengan kita mengambil maklum, perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Ini fakta asasnya. Dia berlaku pada tahun kedua Hijrah dan merupakan perang yang pertama dalam sejarah Nabi SAW dan para sahabat di bumi Madinah Al-Munawwarah. Sepanjang Nabi berada di Mekah, tekanan yang Nabi hadapi begitu dahsyat, tetapi tidak ada satu ayat yang mengizinkan untuk Nabi dan orang Islam berperang. Tak ada. Semuanya ayat yang turun ketika Mekah diminta kepada Nabi dan para sahabat untuk bersabar. Bersabar dan terus bersabar. Sehinggalah bila berhijrah ke Madinah, bila turun suratul Hajj, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keizinan untuk berperang. Ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat 39 dari suratul Hajj. Diizinkan kepada orang-orang yang diizinkan kepada kalian untuk berperang kerana kalian dizalimi. Sebab Allah izinkan orang Islam berperang ni sebab apa? Sebab bukan orang Islam ni sifatnya suka untuk tumpah darah dah. Bukan untuk kembangkan Islam dengan mata pedang, tapi kerana dizalimi, kerana dianiaya, kerana ditekan, kerana ditindas, maka Allah izinkan untuk berperang sebagai cara nak pertahankan diri. Maka berlakulah perang Badar pada tahun kedua Hijrah dengan tentera Islam sekitar 300 lebih dan tentera musuh melebihi ataupun sekitar 1000 orang. Bertembung di Badar. Badar nama tempat. Dan bila berlaku perang ni, cerita yang semua kita maklum, orang Islam menang. Tuan-tuan boleh buka di dalam suratul Anfal, surah yang ke-8. Itu di antara intisari daripada daripada kisah perang Badar. Kalau kita nak baca kisah perang Badar ni, boleh buka suratul Anfal, surah yang ke-8. Dalam tu dia ada cerita tentang beberapa perkara yang berlaku ketika perang Badar. Di hujung perang Badar, bila disemak, bila dicek semua tentera-tentera Islam yang 300 tadi, maka didapati 14 orang gugur syahid. 14 orang syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah. Dan mereka ni tergolong sebagai syuhada yang awal lah, sebab perang ni perang yang pertama. Cuma kita tak sebut ke-14 orang, kita sebut dalam tajuk ni seringkasnya 5 yang kita pilih untuk kita berkenalan dengan mereka ni, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang pertama, nama dia Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib Al-Qurashi. Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib Al-Qurashi. Al-Muttalib ni, Al-Muttalib adalah Tok Wan Menakan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak tuan menekan? Sebab Al-Muttalib adalah pak menekan kepada Abdul Muttalib. Pak menekan kepada Abdul Muttalib. Tu yang kata Al-Muttalib tu. Jadi cucu Al-Muttalib ni nama Ubaidah. Saya kita tuan balik buat raja tu ukur lah Ubaidah dengan Nabi ni aja. Sepupu ke pak menekan pupu, tapi ada kaitan. Pupu-pupu tu ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya dari keturunan Thaqif. Ibu kepada Ubaidah ni orang Thaqif. Thaqif ni orang mana? Orang Taif. Taif penduduk dia, kabilah yang ada di Taif adalah Thaqif. Macam orang Mekah ni Quraisy. Di Taif kaum dia nama Thaqif. Jadi mak dia berasal dari sana. Beliau termasuk di kalangan mereka yang awal memeluk Islam. Ini pengenalan dia. As-sabiqin al-awwalin. Orang yang awal. Awal ni kira macam mana? Awal ni kira waktu dakwah Nabi orang tak terima. Dari tahun pertama sampai tahun kelima tu dipanggil awal. Dalam tempoh tu lah. Ketika jumlah orang Islam ni sangat sikit. Maka pada peringkat inilah Ubaidah bin Al-Harith termasuk di kalangan orang-orang yang pantas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usianya lebih tua berbanding dengan Rasulullah. Tuan, waktu perang Badar ni berapa umur Nabi? Kita kira lah. Waktu Nabi hijrah, umur Nabi 53 tahun. Berlaku 2 tahun selepas Nabi duduk di Madinah. Maknanya umur Nabi waktu 55. Umur Ubaidah ni 10 tahun lebih dari Nabi. Maknanya usianya sekitar 65 tahun ketika ikut perang ni. Ketika di Madinah, Ubaidah menjadi orang pertama yang diberi tanggungjawab Nabi untuk memegang bendera dalam satu misi tentera. Sebelum jadi perang Badar ni ada dah misi kecil. Yang Nabi hantar pergi ke tempat tu, pergi ke tempat ni. Salah satu dalam misi-misi kecil ni, yang pertama sekali ditugaskan untuk memegang bendera adalah Ubaidah. Ni sahabat Nabi yang nama Ubaidah ni. Apabila berlaku perang Badar, Ubaidah menjadi orang yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi salah seorang dari 3 pahlawan Islam yang memulakan pertempuran 1 lawan 1. Ini kaedah perang zaman tu. Zaman tu punya kaedah perang, sebelum nak perang secara berkecamuk semua, dia akan tampilkan 3 orang mewakili pasukan ni dan 3 orang mewakili sana, apa bergumai dulu. Langsung 1 lawan 1. Pertembungan 2 penjuru lah lebih kurang macam tu, 1 lawan 1. Habis lagi baru kita kira lain ramai-ramai tu. Maka waktu nak mula perang Badar ni, orang musyrikin tampilkan pahlawan mereka. Dia tampilkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid ibn Utbah. Ini pahlawan hebat. Abu Jahal yang suruh lah. Abu Jahal dia ni komander tapi dia takut. Dia tak buh nama dia. Dia buh nama ni. Pi. Lalu Utbah pun tampil, Syaibah dan juga Al-Walid ibn Utbah. Bila 3 orang ni tampil ke depan, cabar orang Islam, maka datanglah 3 orang dari Islam yang mewakili orang-orang Ansar. Sebab apa orang Ansar pada peringkat awal? Kerana 313 tentera Islam tu hanya 70 orang kalangan Muhajirin. Selebihnya sahabat-sahabat Ansar, orang Madinah. Jadi mereka ramai. Bila cabar tu mereka pun pergilah ke depan 3 orang. Lalu kata Abu Jahal, kami tak mau muka-muka ni. Ini muka kami tak kenal. Kami nak orang kami. Maksudnya apa? Kami nak orang Mekah. Hak dulu kami duduk lawan lama ni, kami nak tu. Maka ketika itulah Nabi arahkan 3 orang sahabat. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Yang kedua Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Yang ketiga Ubaidah bin Al-Harith, juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ni Nabi arahkan pergi ke depan dan mereka berperang. Beliau bertembung dengan Utbah bin Rabi'ah. Mereka berdua saling serang menyerang yang akhirnya membawa kepada kecederaan parah dialami oleh Ubaidah. Perang tu berakhir dengan apa? Musyrikin mati 3 orang ni. Utbah mati, Syaibah mati, Al-Walid pun mati. Sementara di kalangan orang Islam 3 orang tadi, Hamzah berjaya, Ali berjaya, Ubaidah dia cedera. Cedera yang agak parah, yang sekira-kira tak memungkinkan untuk dia terus berperang.
orang angkat dia, orang rawat dia di belakang sampai habis perang. Beliau wafat sesudah selesai perang. Beliau wafat ni waktu nak siap dah, perang dah selesai semua dah. Orang dah uruskan jenazah-jenazah yang gugur syahid apa semua. Dia waktu tu parah. Lalu sebelum daripada meninggal, dia bertanya kepada Nabi SAW, adakah kematiannya dikira sebagai syahid? Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni macam mana? Sebab yang duk faham orang yang syahid ni mana? Mati dalam perang. Sedangkan Ubaidah mati nak meninggal ni, maknanya dia secara parah, dia duk rasa macam dia akan meninggal, dia akan wafat selepas perang dah habis. Dia tanya Nabi, aku macam mana? Dapat tak ganjaran syahid? Sebab itulah yang menjadi dambaan pada sahabat pergi perang. Sahabat pergi perang bukan nak abuan, bukan nak abuan dunia, bukan nak gelaran, bukan nak pangkat, bukan nak apa, tapi nak dapat syahid. Maka Nabi kata, ya, engkau termasuk di kalangan orang yang dikira sebagai syahid. Sebab itulah Ubaidah bin Al-Harith, kalau kita baca dalam sebahagian daripada kitab sejarah, dia meletakkan nama ni paling atas dalam senarai syuhada Uhud, syuhada Badar, kerana kehebatan dan perjuangan yang luar biasa yang disumbangkan kepada Islam dalam tempoh yang begitu panjang. Dia masuk Islam awal dan dia gugur syahid awal di medan Badar. Ini sahabat yang pertama, Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sahabat yang kedua yang dikenali nama dia dengan Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas. Tuan mungkin pernah dengar nama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sahabat popular. Umair ni adik dia. Umair ni adalah adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umair ini adalah adik kandung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana mereka berdua termasuk di kalangan orang awal yang memeluk Islam. Awal juga masuk Islam. Bayangkan, waktu Umar masuk Islam, dia sangat kanak-kanak. Ketika usia kanak-kanak lagi, dia masuk Islam di Mekah. Dan waktu nak jadi perang Badar ni, umurnya 16 tahun. 16 tahun. Tapi dengan semangat jihad ni yang telah tertanam sejak kecil, dia minta izin dari Nabi untuk ikut perang. Dan atas beberapa faktor, Nabi izinkan. Sebab di kalangan para sahabat yang usianya tidak mencapai usia yang selayaknya, Nabi akan suruh balik. Dalam banyak, dalam perang Uhud, dalam perang Badar sendiri, dalam perang-perang lain, bila Nabi tengok umur ni tak mencapai umur yang layak. Sebagai contoh, dalam perang Uhud, Nabi suruh Abdullah bin Umar yang waktu tu umur 14 tahun untuk balik. Nabi suruh Abu Sa'id Al-Khudri yang umur lebih kurang macam tu untuk balik. Nabi suruh Zaid ibn Arqam. Nabi suruh 2-3 orang lagi sahabat-sahabat yang usia mereka baru awal belasan tahun. Tapi Umair bin Abi Waqqas bila perang Badar, dia minta izin dari Nabi untuk dia turut serta, dan Nabi izinkan atas faktor dia ni punya kelebihan tersendiri. Dia seorang yang pemberani, dia seorang yang fizikalnya melayakkan untuk dia jadi tentera, maka Nabi izinkan. Dalam pertempuran di medan Badar, beliau telah gugur syahid setelah dibunuh oleh Amr bin Abduwud Al-Amiri. Amr bin Abduwud kemudiannya dibunuh oleh Ali bin Abi Talib ketika peperangan Khandaq. Atau ni nama tak apa pun tak apa, ni nama orang jahat ni, Amr bin Abduwud. Jadi kalau boleh apa, dia cerita dia, Amr bin Abduwud ni di antara orang tua Mekah yang umur dia ni lebih kurang dengan Abu Talib. Orang tua lah. Sebab Abu Talib waktu perang Badar, Abu Talib tak ada dah, mati dah. Abu Talib mati ketika berusia 85 tahun. Mana dia usia lebih kurang tu, tapi duk pergi perang ni, Amr bin Abduwud. Dan dia ni sangat musuh dengan Nabi. Permusuhan dengan Nabi di luar biasa. Waktu perang Badar ni, dia pergi bunuh Umair ni, budak muda ni. Dia bunuh budak-budak. Waktu perang Khandaq 3 tahun selepas tu, 2 tahun selepas tu, dia dibunuh oleh Ali bin Abi Talib. Cerita dia dibunuh ni pun menarik. Sebab perang Khandaq ni orang Islam dipisahkan dengan parit. Dia tak berlaku perang secara bersemuka ni, dia cuma perang jarak jauh. Dan Amr bin Abduwud dia berjaya untuk lompat. Dia cabar orang Islam, siapa yang berani mai bertarung dengan aku, kalau berani. Lalu Ali nak bangkit pergi. Nabi cakap, Nabi kata, wahai Ali, itu Amr bin Abduwud. Maknanya seolah-olah kalau abang Amr bin Abduwud ni orang tak berani ya.
Otai dia terjarah dia Amr bin Abdul Wud. Akhirnya Ali minta izin dan Nabi izinkan. Sampai Ali kata tak apa, Amr bin Abdul Wud ini Ali bin Abi Talib. Dia pun anak jantan, pergi jumpa dengan Amr bin Abdul Wud. Amr kata aku tak mau hang budak aku waktu aku duk kawan dengan hang baliklah. Lekeh sangatlah kalau bunuh hang budak. Ali kata tapi aku teringin nak bunuh hang. Jawablah. Hang tak teringin bunuh aku sebab anda anggap aku budak, tapi aku teringin nak bunuh hang. Maka berlaku sikit pertempuran dan akhirnya Ali berjaya untuk membunuh Amr bin Abdul Wud, musuh Nabi yang cukup luar biasa penentangan dia kepada Nabi dan juga kepada Islam. Dialah yang membunuh Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita malam ni mungkin nak dengar, nak ingat nama, payah ingat nama-nama sahabat ni. Nama musuh tu tak apa, itu kemudian. Itu kemudian. Nama sahabat tu lebih penting. Jadi yang kedua Umair bin Abi Waqqas. Yang ketiga sahabat yang gugur di medan Badar, nama dia Sa'ad bin Khaisamah radhiyallahu taala anhuma wa ardah. Beliau adalah sahabat dari suku Aus yang menempati kawasan Quba. Hari ini kalau orang pergi Madinah, orang pergi Masjid Quba. Masjid Quba tu kawasan perumahan dulu ni. Salah satu kaum yang duduk di situ, kaum ni Sa'ad bin Khaisamah. Ketika baginda Nabi sampai di Madinah, Sa'ad telah dipersaudarakan dengan Abu Salamah bin Abdul Asad. Ketika mana seruan jihad ke Badar dilaungkan, ayah beliau yang bernama Khaisamah meminta agar beliau menjaga keluarganya di Madinah dan biarkan ayahnya yang pergi bersama Nabi ke Badar. Itu dua beranak sahabat Nabi. Ayah nama Khaisamah. Khaisamah ni jaranglah orang kita nama tu. Anak nama Sa'ad. Sa'ad banyak. Sa'ad nama orang kita ramai lah. Jadi ayah kata, Sa'ad, jaga mak, jaga adik, jaga apa rumah. Tak payah pergi. Biar ayah yang pergi. Perhatikan apa jawab Sa'ad. Sa'ad kata apa? Kalau bukan kerana syurga, aku akan dahulukan engkau wahai ayah. Ni anak ni sahabat Nabi yang nama Sa'ad ni jiwa kental. Dia kata apa? Ayah minta ni tiket syurga. Ayah dia minta Nabi perang ni tiket syurga. Tiket syurga bagi cik pergi dululah, ayah tunggu. Dan akhirnya dia buat macam mana? Lalu mereka buat undian siapa yang patut keluar. Buat undi dulu sama-sama mereka. Keputusannya Sa'ad yang berhak pergi dan beliau ditakdirkan gugur syahid di Badar. Gugur syahid Sa'ad bin Khaisamah, seorang anak muda yang tak panjang kisah dia dengan Nabi. Sebab Nabi sampai di Madinah, dia orang Madinah. Nabi menumpang di rumah dia pada peringkat awal. Kisah dia dengan Nabi lebih kurang setahun dua ya, kemudian syahid. Tapi walaupun setahun dua saja sempat duduk hidup dengan Nabi, tapi kisah tu menjadi satu kisah yang namanya disebut di langit. Nama dia hebat kerana gugur syahid. Dan kemudiannya bila balik, orang Islam balik, orang Islam ceritalah yang syahid sekian nama. Berita tu dapat kepada ayah dia Khaisamah. Ayah dia sedih gembira. Sedih dan gembira. Sedih sebab kehilangan Sa'ad, sedih lah. Dan gembira kerana cita-cita Sa'ad tercapai untuk dapat syahid. Dan kemudiannya tahun berikut bila berlaku perang Uhud, dia pergi depan. Dia pun teringin nak dapat syahid. Dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Khaisamah juga gugur syahid di medan Uhud. Ini sahabat-sahabat yang cukup hebat ni. Kita ni kalau cerita mati kita, kalau boleh jangan banyak-banyak lah, sikit-sikit sudah. Tapi sahabat tak. Sahabat dengan cerita mati ni dapat sentiasa mengimpikan kematian dan kesyahidan. Ini para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Mudah-mudahan ta'ala meridai mereka dan merahmati kita. Yang keempat, tadi yang pertama siapa? Ubaidah bin Al-Harith. Yang kedua Umair bin Abi Waqqas. Yang ketiga Sa'ad bin Khaisamah. Yang keempat nama dia Mihja' bin Salih. Mihja' bin Salih. Beliau merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Umar bin Al-Khattab. Justru beliau lebih dikenali sebagai Mihja' Maula Umar. Orang panggil dia dengan Mihja' Maula Umar. Maula ni makna orang yang dimerdekakan oleh Umar. Ataupun nama asalnya Mihja' bin Salih. Sebagian riwayat menyatakan beliau berasal dari Yaman.
Beliau memeluk Islam sejak dari zaman awal dakwah Nabi. Mihjah ni, hamba. Kan zaman awal Islam, yang menjadi pengikut setia Nabi peringkat awal ni kebanyakan dari golongan-golongan mustad'afin, golongan-golongan lemah. Sebab tu kita kenal nama Bilal, hamba. Ammar ibn Yasir, keluarga hamba. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, hamba. Sebutlah nama-nama ni. Kebanyakan mereka macam ni lah. Termasuklah Mihjah Ibn Salih, dia juga dari seorang hamba. Menurut riwayat, beliau menjadi orang pertama di kalangan tentera Islam yang gugur syahid dalam peperangan Badar. Dia orang pertama. Dalam 14 senarai yang gugur syahid tu, yang pertama sekali gugur syahid adalah Mihjah Ibn Salih radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sementara yang kelima yang gugur syahid di peperangan Badar adalah Sayyidina Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu. Umair, tadi Umair lah, ni pun Umair juga. Umair bin Al-Humam, di mana kisahnya mungkin tuan-tuan pernah dengar. Kisah dia tuan-tuan pernah dengar, cuma tak perasan kata yang terlibat tu nama dia Umair bin Al-Humam. Beliau dari Bani Salamah. Dari Bani Salamah. Bani Salamah ni makna dia orang Madinah lah. Dia orang Madinah. Kemudian memeluk Islam sebelum dari ketibaan Nabi SAW ke Madinah. Apabila bersua muka dengan baginda, beliau menjadi pencinta Nabi dan perjuangan baginda. Di medan Badar, beliau mendengar rangsangan Nabi agar berjuang bersungguh-sungguh kerana ganjarannya adalah syurga. Beliau terus membuang tamar yang sedang dimakannya, lalu berlari ke lapangan tempur dan berperang sehingga beliau menjadi salah seorang syuhada pada hari tersebut. Kesungguhan Umar memburu syurga membuat musuh terus gentar melihat seorang manusia yang seolah-olah langsung tak takut kepada kematian. Itu cerita dah. Dia tengah makan kurma, Nabi duk cerita tentang perang semangajat, dia buang hak makan tu, pergi lari perang. Kan cerita tu masyhur. Rupanya yang berkenaan adalah Umair ibn Al-Humam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Demikianlah para sahabat ni, kisah mereka tak banyak sebab mereka hidup singkat dengan Nabi, tetapi satu kisah pun sudah cukup untuk menggambarkan kehebatan dan kelebihan tersendiri. Satu kisah tak perlu banyak bawa kisah pun, satu kisah itu dah cukup untuk membuktikan mereka di antara orang-orang yang sangat hebat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok di sini ada senarai 14 orang yang kita sebut tadi, 5 orang. Ada yang nama Al-Khirbaq Ibn Amr, Harithah Ibn Suraqah, Zushimalain Ibn Abdu Amru, Rafi' Ibn Ma'la, Safwan Ibn Bayda, Aqil bin Bukair, Umair Auf bin Al-Haris, Mubashir bin Abdul Munzir, Muawwidh bin Al-Haris, Yazid bin Al-Haris. Ini sahabat-sahabat yang saya tak sebut dalam nota kita ni. Dalam nota ni 5 orang. Campur ke semua sekali 14 orang yang gugur syahid di medan Badar. Itulah nama-nama yang kita sebut tadi, mungkin kita tak pernah dengar ni kali pertama. Safwan bin Bayda siapa? Itu yang kata sahabat, kisah mereka tak panjang, tapi kalau kita tengok satu kisah saja sudah cukup untuk menaikkan kehebatan tersendiri yang ada pada peribadi mereka ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Tajuk yang kedua, syuhada Uhud. Kalau tadi Badar, yang kedua Uhud. Uhud perang kedua. Perang-perang Nabi ni kalau kita baca sejarah, ada nama Badar, ada nama Uhud, ada nama Mu'tah, ada nama Hunain, ada nama Khaybar. Semua nama-nama perang tu adalah nama tempat. Nama tempat berlaku. Kecuali Khandaq. Khandaq tu parit tempat tu lah. Tapi kalau yang lain-lain tu semua nama tempat. Uhud pun nama tempat, Bukit Uhud, berlaku di dataran Uhud. Tahun yang ketiga Hijrah pada bulan Syawal. Tentera Islam 700, tentera musuh 3000. Dalam perang Uhud orang Islam tersyahid seramai 70 orang. Tapi orang Islam tak kalah. Kan tuan-tuan kita duduk dengar cerita Uhud ni, ramai orang kata orang Islam kalah dalam perang Uhud. Hakikat sebenarnya perkataan kalah tu kurang tepat. Sebab selesai perang Uhud, musuh dah lari balik, Nabi arahkan para sahabat dan Nabi sendiri kejar musuh. Kejar musuh sampai tengah jalan, sampai ke Hamraul Asad.
Orang Quraisy duduk berkira-kira nak patah balik, nak berkata balik. Akhirnya dia buat keputusan tak payah. Patah balik lagi, naya kita. Patah balik. Dia pun lari balik ke Mekah. Tak patah balik ke Hamra'ul Asad. Menunjukkan kata hakikat sebenar kalah kah? Islam kalah kah? Kalau kalah takkan nak pilih ligat? Tak kalah. Tapi dalam perang Uhud, Allah uji dengan kegelincaran ataupun pecahnya saf, kucar kacir. Ini perang Uhud. Tapi tak sampai ke peringkat kalah. Cuma yang duk cerita kalah tu untuk nak mudah faham saja. Hakikat sebenarnya Nabi tak kalah. Itu hakikat sebenar. Jadi 70 orang yang gugur syahid dalam perang Uhud, antaranya kita sebut 5 orang. Yang pertama Mus'ab bin Umair. Ni masyhur nama dia. Masyhur nama orang Mekah. Masuk Islam awal. Kemudian bila dah masuk Islam, duduk dengan Nabi, sampailah hujung-hujung Nabi di Mekah, Nabi hantar Mus'ab sebagai duta pertama ke Madinah. Nabi hantar Mus'ab pergi Madinah, ajak kepada orang Madinah tentang Islam. Mus'ab itu tu orang muda. Dan hebatnya sahabat ni tak tanya, aku nak pergi nak buat kerja apa, tak tanya. Nak duduk mana, nak makan apa, boleh ke pergi. Nabi suruh pergi. Ini yang kata hebat. Tak tanya, ya Rasulullah, aku nak pergi nanti, aku nak duduk di mana? Aku tak kenal siapa. Tak tanya. Ya Rasulullah, okey, Tuhan suruh pergi, aku pergi. Dan jasa Mus'ab ni apa? Dialah menjadi orang yang mengembangkan Islam di Madinah, sehingga ketika Nabi SAW sampai di Madinah, hampir seluruh orang Aus dan Khazraj telah memeluk Islam. Hampir seluruh. Walaupun tak sepenuhnya, tapi kita boleh katakan dah 90% lah orang masuk Islam. Hasil dakwah siapa? Ni, lelaki ni. Nama dia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Berasal dari keluarga bangsawan. Dia orang kaya asal masuk Islam. Namun di pinggir keluarga selepas menerima hidayah iman. Bila masuk Islam, keluarga buang. Mak dia halau dia. Orang kaya, tapi bila masuk Islam tak ada apa. Berjasa besar dalam perkembangan dakwah di Madinah. Beliau menjadi penyebab kepada Islamnya tokoh-tokoh Ansar. Dan bila dia mati dalam perang, bila dia syahid dalam perang Uhud ni, dia di antara pemegang bendera dalam perang Uhud, gugur syahid. Nabi menangis. Terkenangkan tentang kehidupan dia yang asal dari keluarga orang kaya. Ketika dia mati ni, kain nak tutup jenazah dia tak cukup. Sehingga kan bila tarik untuk tutup di bahagian kaki, kepala akan nampak. Bila tarik nak tutup bahagian kepala, kaki akan nampak. Yang akhirnya Nabi teriak, terkenangkan beginilah kehidupannya, kerana dia memilih Islam, kerana dia pertahankan Islam, kerana dia sanggup untuk demi akidahnya. Sampai begitu sekali. Akhirnya disuruh untuk tutup kepala dan kakinya ditutup dengan apa dia panggil daun-daun kering. Ada satu jenis daun yang namanya saya tak ingat, tapi daun tu diguna untuk sampai hari ini pun orang Madinah Mekah guna daun tu untuk tutup di atas kuburan. Itulah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Sahabat yang kedua nama dia Abdullah bin Jahash. Salah seorang dari as-sabiqun. Keluar ke medan Uhud dengan cita-cita mendapat syahid. Memang keluar awal ni cita-cita dah. Tanam dah hasrat ni untuk dapat syahid. Dan lebih dari itu, dia mengharapkan segala anggota yang tercedera akan menjadi saksi kepadanya di hari akhirat kelak. Dan dia di antara orang yang bila mati, bila dia pembunuh dia perbuat macam-macam dah. Perkerat hidung, dia perkerat telinga. Orang musyrikin buat ni. Dan dia sebelum tu dia berdoa dah, mudah-mudahan segala anggotanya yang mungkin akan diperlakukan oleh musuh ni akan jadi saksi di hadapan Allah. Allah Ta'ala makbulkan. Dapat syahid Abdullah ibn Jahash radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Orang hebat tuan-tuan. Yang ketiga, Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Hanzalah bin Abi Amir. Ketika ayahnya menjadi seteru kuat Nabi, si anak memilih untuk bersama Nabi. Ayah dia nama Abu Amir. Sebelum daripada Nabi sampai Madinah, orang panggil Abu Amir Ar-Rahib. Sebab dia ni ahli kitab, baca kitab, duk ikut. Orang panggil Ar-Rahib, ahli ibadah.
Dan dialah di antara orang yang duk ajak orang Madinah, nanti bila sampai Nabi tempat kita, kita ikut. Dia duk ajak, duk pimpin orang. Tiba-tiba bila Nabi sampai di Madinah, bertukar. Dia telah menjadi orang yang memusuhi dan anti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Amir ni. Dan bila berlaku perang Uhud, dia menyebelahi pihak musyrikin, sedangkan dia orang Madinah. Dialah yang menggali parit, satu lubang kecil di tempat Uhud tu, yang kita katakan sebagai jerangkap samar. Dialah orang yang menggali, yang Nabi jatuh. Kan dalam perang Uhud Nabi jatuh dalam satu lubang. Lubang tu digali oleh Abu Amir Ar-Rahib ni, yang kemudiannya Nabi panggil dia dengan panggilan Abu Amir Al-Fasiq, sebab jahat dia jahat, dia musuh Islam, dia anti Nabi. Dialah di antara orang yang kemudiannya kuat melobi untuk membina Masjid Dirar. Dia ni lah jahat ni. Dia buat macam-macam untuk kacau aktiviti dakwah Nabi. Anak dia memilih untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia bernama Hanzalah bin Abi Amir. Dan Hanzalah ini dikenali dengan panggilan Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Dia dapat gelaran dari Nabi. Ingat yang Nabi bagi gelaran ni selepas dia wafat. Kan orang kita pun kadang-kadang ada kan, lepas dah mati baru dapat gelaran. Rupanya ada berlaku pada zaman sahabat. Ada sahabat nama dia Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Ja'far ni Nabi bagi gelaran kepada dia Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar ni makna sayap, berterbangan. Gelaran tu dapat selepas daripada dia meninggal, kerana dia gugur syahid di Mu'tah dalam keadaan tangan kanan dan tangan kiri terputus, semata-mata kerana pertahankan bendera orang Islam. Sehingga akhirnya dia gugur syahid. Dan lepas daripada tu Nabi beri gelaran Ja'far At-Tayyar. Ini gelaran lepas mati. Termasuklah Hanzalah ni. Hanzalah ni dapat gelaran Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Apa kisah dia? Dalam perang Uhud ni, bila selesai perang, sahabat-sahabat yang duk ada ni rendahlah kawasan, cek balik mana sahabat yang cedera perlukan rawatan, mana sahabat yang gugur syahid perlukan untuk diproses pengurusan apa ni. Cek jenazah ni yang duk jumpa ni, semua dengan kesan luka masing-masing, kesan darah. Tiba-tiba jumpa Hanzalah, basah badan dia macam baru lepas mandi. Sedangkan perang sama perang, tempat yang sama. Sahabat yang duk tang ni darah penuh, sahabat tiba-tiba Hanzalah badan basah. Mereka pergi tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi suruh para sahabat untuk pergi rujuk, kut-kut ada apa-apa yang terjadi kepada isteri Hanzalah di Madinah. Sahabat pun pilih rumah isteri dia. Isteri Hanzalah dalam sebahagian riwayat menyatakan bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Dan dia lain Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Ketua munafik, tapi anak dia orang Islam. Menantu dia orang Islam, menantu dia orang sahabat Nabi. Bisan dia sama-sama jahat je dia. Dia perkena sekufu betul. Abu Amir tadi, ayah Hanzalah jahat, lawan Nabi. Ayah kepada Jamilah, Abdullah bin Ubay, lawan Nabi. Tapi anak ni pasangan daripada sahabat Nabi. Orang pergi tanya dengan Jamilah, apa cerita tentang Hanzalah suami dia. Maka Jamilah pun cerita bahawa mereka adalah pasangan pengantin baru menikah. Dan kebetulan waktu Nabi SAW ajak para sahabat untuk keluar daripada Madinah, sebab Nabi keluar waktu malam supaya orang tak perasan. Jadi Hanzalah ni dia tak mau terlepas. Dia tak mau terlepas lagi. Kalau dia lambat terlepas, dia keluar. Sedangkan dia baru bersama dengan isteri dia dan tak sempat lagi untuk angkat dia punya hadas dia. Dia dalam keadaan junub, lalu dia pergi perang. Maka orang cerita kat Nabi, Nabi kata malaikat yang memandikan jenazah dia. Hebat dan mulia. Ini Hanzalah bin Abi Amir radhiyallahu taala anhu wa ardah. Hanzalah ada satu lagi hadis, ada sahabat dia nama Hanzalah juga. Dia tuan-tuan buka satu hadis di mana sahabat tu dia kata nafaqa Hanzalah. Sahabat tu kata aku dah jadi munafik, Hanzalah dah jadi munafik. Tapi bukan Hanzalah ni. Hanzalah tu lain. Yang kemudiannya orang pergi tanya Nabi, betul tak apa yang Hanzalah tu kata?
Aku jadi munafik, orang tanya sebab apa? Dia kata duduk dalam majlis Nabi, aku takut dengan neraka, aku rindukan syurga. Tapi bila balik rumah aku dah lupa, aku teringat anak bini semua. Nabi kata dah, itu bukan munafik, itu dunia. Dunia tu macam tu, sa'atan wa sa'ah. Sekejap dia macam tu, sekejap itu dunia, itu biasa. Itu cerita Hanzalah lain. Nama dia sama, tapi itu Hanzalah bin Ar-Rabi', sementara Hanzalah yang kita baca ni Hanzalah bin Abi Amir. Yang keempat, sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang dari Nuqaba Ansar. Nuqaba ni makna ketua lah, orang-orang Ansar. Beliau menjadi sebab turun ayat yang menceritakan bahawa hakikat sebenar kepada orang yang syahid ialah mereka hidup di sisi Allah dengan mendapat anugerah kurniaan Allah. Cerita dia, Abdullah bin Amr ni, dia ada anak. Anak dia nama Jabir bin Abdullah. Tuan-tuan baca dalam hadis mesti jumpanya nama Jabir. Kerana Jabir di antara perawi hadis yang banyak. Dia termasuk dalam top 10 perawi hadis. Jabir bin Abdullah, anak kepada Abdullah ni. Waktu nak berlaku perang Uhud, Jabir tak pergi. Kerana Jabir diminta untuk jaga rumah dia. Sebab adik-beradik dia semua perempuan. Termasuk mak dia dan adik-adik kakak dia semua perempuan. Dia seorang lelaki. Maka ayah dia minta dia jaga rumah. Lalu ayah dia pun pergi. Ayah dia pergi perang dan syahid. Selesai perang dah 2-3 hari ke apa semua, Nabi jumpa dengan Jabir ni. Bila Nabi jumpa dengan Jabir, Nabi tengok Jabir sangat sedih. Nabi pun tanya, apa sebab yang kamu sangat sedih? Kata Jabir, kerana ayah aku meninggal. Dia meninggalkan anak perempuan yang ramai, dan dia meninggalkan hutang piutang yang banyak yang aku kena fikir. Orang nak kena fikir tentang ada adik-adik dia, nak kena fikir tentang hutang. Jadi dia sedih. Nabi kata, nak dah aku cerita satu kisah ayah engkau yang berlaku? Maka Jabir kata, ya, apa kisahnya? Hadis tu panjang, riwayat dari At-Tirmizi. Lalu Nabi pun cerita, Allah tidak akan berbicara dengan manusia melainkan di belakang tabir, tetapi dengan ayah engkau Allah berbicara langsung. Allah tanya kepada ayah engkau, Abdullah ni tanya dia. Allah tanya dia, dia mati dah. Allah tanya dia, apa yang kamu impikan? Apa cita-cita kamu? Lalu kata Abdullah bin Amr bin Haram, ya Allah, izinkan untuk aku balik ke dunia dan berperang kali kedua, untuk aku dapat syahid kali kedua. Allah kata tak boleh, kerana itu ketetapannya. Hidup dunia sekali, lepas tu meninggal, lepas tu pindah alam. Itu ketetapannya. Maka kata Abdullah ibn Amr, kalau begitu ya Allah, ceritakan kepada orang di dunia tentang kenikmatan mati syahid. Maka turunlah ayat dalam surah Ali Imran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka bahawa orang yang mati syahid itu sedang mati. Hakikatnya mereka hidup di sisi Allah dan mendapat kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah itu berlaku dengan sebab Abdullah ibn Amr ibn Haram. Yang kemudiannya, beberapa tahun lepas itu orang gali. Ada sebahagian riwayat kata orang nak pindah proses, nak masuk ke dalam kawasan tempat ni. Orang dapati jenazah dia masih elok, dengan darah duk ada lagi, macam baru meninggal semalam. Sedangkan cerita itu dah berlaku berpuluh tahun. Ini Abdullah ibn Amr ibn Haram radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Tepat seperti mana yang Allah Ta'ala katakan, jangan kamu sangka mereka yang mati dalam medan juang hakikatnya mati, tapi sebaliknya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat anugerah serta kurniaan. Yang kelima, sahabat yang kelima yang gugur dalam syahid dalam medan Uhud, nama dia Amr bin Thabit bin Waqqash radhiyallahu anhu. Cerita ni saya kerap cerita lah. Saya rasa tuan-tuan mungkin pernah dengar, tapi kita baca dalam buku ni ada. Sebab apa saya cerita ni? Kerana dia sangat menarik. Ini sahabat yang cuma masuk Islam pada pagi perang Uhud. Sebelum tu tak masuk Islam pun. Sebelum tu musuh dengan Nabi, lawan dengan Nabi. Pagi perang Uhud dapat hidayah, terpa dia pergi ke Uhud untuk perang sekali. Sampai bila dah habis perang, orang tengok dia cedera, dia pun duk minta minum air, minta apa. Orang kata, main mana ni? Hang bukan geng kami, kemarin duk lawan Nabi ni. Lalu dia kata, bal amantu billahi wa rasulih, aku dah beriman dengan Allah dan Rasul.
dan sampaikan salam kepada Nabi dan pesanlah segala harta aku untuk Islam. Lalu dia mati. Pejam mata meninggal. Sahabat pergi tanya Nabi, confused. Sahabat nak buat hukum tak boleh lah. Macam mana ni? Kemarin pun duk lawan Nabi, duk kata kat Nabi macam-macam. Hari ni tiba-tiba main mengaku kata beriman. Adakah semata-mata nak selamat diri ke apa kan ni? Tanya Nabi. Nabi kata, innahu min ahlil jannah. Dia adalah ahli syurga. Cukup lah. Satu kenyataan dari Nabi, innahu min ahlil jannah, habis cerita. Saya duk petikai hal ni. Dia ahli syurga. Sebab itulah kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ada orang yang sembahyang tak pernah walau satu rakaat tetapi dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada kisah ini Amr ibn Sabit ibn Waqqash radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sahabat yang cuma singkat, tempoh dia jadi sahabat tu singkat. Tapi sebab sahabat ni dia bukan kata tempoh singkat lama. Nama sahabat, dia dapat keistimewaan tersendiri. Nama sahabat, nama kata sahabat, dia dapat kedudukan tersendiri. Orang yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman, okey, confirm mereka sahabat Nabi SAW. Dan konsepnya mudah, kulluhum udul. Setiap dari sahabat itu adil. Dan kita nak kritik lebih-lebih pun tak boleh, kerana mereka sahabat Nabi. Dudukan mereka tersendiri dan teristimewa di sisi Allah dan juga di sisi Nabi SAW. Kemudian tajuk seterusnya, pahlawan Khandaq, 5 orang. Perang ketiga Khandaq, perang yang besar-besar lah. Kita pilih ni perang yang besar-besar, Khandaq. Khandaq ni saya tak senaraikan, yang disebut ni bukan semua syuhada. Sebab tu saya kata pahlawan. Tadi tajuk syuhada, sebab ada yang tak gugur syahid pun, tapi mereka ada cerita yang berlaku di sebalik peristiwa Khandaq. Sahabat yang pertama nama dia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat masyhur, seorang anak muda, seorang yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam di Madinah, seorang yang Nabi kata bila dia meninggal bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'az, salah seorang pemimpin Ansar, tercedera ketika perang Khandaq. Beliau berdoa moga Allah berikan usia kepadanya untuk menyelesaikan misi penting, dan ternyata Allah memakbulkan sehingga beliau wafat selepas perang Bani Quraizah. Perang Khandaq ni tahun ke-5 Hijrah. Perang Khandaq ni berlaku dipisahkan dengan parit, dan orang Quraisy ataupun orang Ahzab, tentera bersekutu ni berkampung di situ hampir 20 hari. Sehingga Allah turunkan tentera dia yang bernama angin kencang. Kita boleh buka dalam suratul Ahzab. Tuan-tuan, kalau Quran ni tadi kita sebut perang Badar, tuan-tuan tengok surah Anfal. Perang Uhud, tuan-tuan tengok surah Ali Imran. Perang Khandaq, kita tengok suratul Ahzab. Itu cerita-cerita yang ada. Perang Khandaq dalam surah Ahzab. Allahumma angin kencang, kanak habis, musuh lari, bertebaran lari, terhingga habis semua, lari balik. Orang Islam pun baliklah, lari Khandaq, tak jauh mana pun. Khandaq tu belakang satu bukit je, Jabal Silang tu belakang tu lah Masjid Nabawi lah. Balik. Bila Nabi balik, nak sampai kat rumah dah, Nabi nak sampai dekat rumah, Jibril datang. Ya Muhammad, jangan tanggalkan lagi baju besi, jangan masuk rumah lagi, terus pergi ke perkampungan Bani Quraizah Yahudi, kerana mereka telah khianat kepada orang Islam. Jadi Nabi pun ajak sahabat, panggil balik sahabat-sahabat tadi, terus pergi Bani Quraizah, perkampungan Yahudi. Nabi kepung Bani Quraizah 20 hari. Kepung mereka sampai mereka akhirnya surrender, dia kalah. Cuma mereka kata, kami nak satu je, jatuhkan hukum pada kami, tak kiralah nak bunuh ke nak apakah, tapi kami nak orang yang jatuhkan hukum adalah Sa'ad ibn Mu'az. Ni sahabat ni. Sebab apa mereka pilih Sa'ad bin Mu'az? Kerana Sa'ad bin Mu'az ni dengan mereka ni agak kamcing sejak daripada zaman sebelum Islam. Mereka ada hubungan kawan. Jadi mereka kata, kalau dia kami percaya. Maka Nabi bagi kat Sa'ad bin Mu'az yang waktu tu cedera, duduk atas pengusurnya pun, jatuhkan hukum. Satu hukumnya. Dan mereka setuju dengan hukum dia. Termasuklah ada orang yang dia kata hukum kena bunuh sebab penentangan dia luar biasa. Ada yang diusir keluar. Ada yang suruh
tinggalkan Madinah segera. Semua orang Yahudi Quraizah setuju. Kerana yang jatuhkan hukum itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Selesai lah. Tak lama lepas itu Sa'ad bin Mu'az wafat. Dan dia dikira sebagai orang yang syahid, walaupun dia meninggal bukan dalam perang. Tapi kesan daripada perang Khandaq, dia dapat juga ganjaran syahid. Dan bila dia wafat, Nabi SAW kata bergegar arasy Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kematian seorang tokoh hebat ini, Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhu. Kan dia minta, ya Allah, panjangkan usia aku sehingga aku boleh selesai benda penting. Rupanya benda penting yang tu dia bukan tahu pun, dia minta tu kerana mungkin ada sesuatu yang besar. Dan ternyata Nabi minta dia untuk selesaikan urusan dengan orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Sahabat yang kedua, Jabir bin Abdullah, yang tadi ayah dia tadi, yang Allah Ta'ala cakap langsung dengan ayah dia, nama Jabir. Peristiwa mukjizat berlaku di rumahnya yang berdekatan dengan lokasi Khandaq, bila mana makanan yang disediakan hanya untuk beberapa orang telah cukup untuk seluruh tentera muslimin. Jabir ni dia tak terlibat sebagai orang yang gugur syahid, orang yang perang tak. Cuma saya cerita, dia masuk dalam tajuk Khandaq ni kerana berlaku satu peristiwa mukjizat ketika perang Khandaq di rumah dia. Perang Khandaq ni perang Nabi gali parit, ambil masa 2-3 hari. Waktu tu ekonomi Madinah sangat gawat. Madinah sedang menghadapi krisis makanan yang mendesak. Ramai orang tak ada makanan. Jadi sahabat yang duk main gali parit ni gali dalam keadaan tahan lapar. Sehingga adalah sahabat-sahabat balik rumah ambil kurma, ambil jamu kawan-kawan. Ada yang lebih-lebih sikit pergi balik cari. Tapi tak cukup. Nak tampung semua 3,000 orang. Masing-masing lapar. Sehingga kan sahabat Jabir ni nampak Nabi tu, muka Nabi tu memang tahan lapar. Dia balik ke rumah. Rumah dia dekat. Rumah dia dekat dengan lokasi Khandaq ni, perkampungan dia ni. Balik, cerita dia pun masyhur, tuan-tuan boleh buka dalam banyak kitab hadis. Balik di rumah, cari ada apa makanan, tanya isteri dia. Isteri dia kata ada seekor anak kambing, ada gandum sikit. Aku boleh masak. Masak, panggil Nabi. Isteri dia pesan dekat Jabir, pergi jemput Nabi dengan seorang atau 2 orang. Takat tu ya, makanan cukup banyak tu ya. Jangan duk panggil ramai-ramai. Seorang 2 ya. Jabir pun pergi panggil Nabi dan pesan dekat Nabi, panggillah seorang 2 sekian. Dia balik tunggu di rumah. Apa jadi? Nabi mai dengan seluruh tentera Khandaq. Nabi mai dengan seluruh tentera Khandaq. Dia jemput 2 orang. Nabi mai 2,000, 3,000 orang. 3,000. Dia orang mai. Kenduri apa ni? Kalau kita jadi, tuan-tuan, saya selalu cerita tu untuk kita bayangkan situasi tu kalau kita jadi macam mana. Lari malam. Nabi sampai dan Nabi pun faham lah, tengok muka Jabir, Nabi pun tahu. Bukan Nabi tak tahu, bukan Nabi sengaja, Nabi pun tahu. Dia duk ajak seorang 2. Nabi minta Jabir relax dan Nabi yang hidangkan makanan. Makanan yang Nabi hidangkan itu 10 orang. Sahabat masuk makan kenyang sampai habis tentera Khandaq makan dan kenyang, makanan tetap ada. Itu mukjizat yang berlaku di rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia benda-benda yang macam ni mukjizat, dia bukan sunnah. Jadi silap duk faham sunnah Nabi, buat kenduri sikit-sikit panggil ramai, ini sunnah dah. Jangan silap faham. Itu mukjizat yang berlaku kepada Nabi. Kalau kita nak buat juga, cari penyakit nama. Demikianlah macam peristiwa perang Khaybar. Nabi pernah ludah dalam mata Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali sakit mata. Itu mukjizat. Dan kita kata tak, Nabi ni sunnah ni, ubat sakit mata ni rupanya ludah. Silap baca tu. Itu silap faham. Ludah tu Nabi buat. Nabi buat atas mukjizat Nabi. Dan memang benar. Mata Sayyidina Ali lega, sembuh terus selepas Nabi ludah. Lalu kita membaca, rupanya ubat sakit mata ludah. Tapi ludah kat mata orang. Kita faham sunnah yang kita faham hadis dengan maksud yang silap. Jadi benda-benda yang macam ni adalah mukjizat. Yang ketiga, nama dia Salman Al-Farisi. Ini perencana dan insan yang mencetuskan idea untuk menggali parit. Tak kala mengungkapkan cadangannya kepada baginda, kami di bumi Parsi, andai dikepung, kami akan menggali parit. Waktu Nabi dapat maklumat, kata tentera Quraisy dengan tentera bersekutu dah bergabung, jumlah mereka dekat 10,000. Nabi bincang dengan para sahabat, kita nak buat apa? Dalam banyak-banyak cetusan idea, bangun Salman Al-Farisi. Dia kata, kunna bi ardi farisin iza husirna khundiqna. Ya Rasulullah, kami di Parsi. Dia orang Parsi. Itu sebab Al-Farisi, orang Parsi.
orang belah Iran sana tu. Kami di sana, kalau kami dikepung, kami tak ada jalan nak benteng diri, kami gali parit. Dan Nabi setuju dengan cadangan tu. Maka digalilah parit, hasil daripada kerjasama para sahabat. Yang keempat, nama dia Anas ibn Aus radhiyallahu anhu, dari suku Abdul Ashhal, menyertai peperangan Uhud, kemudiannya Khandaq, dan dipanah oleh Khalid Al-Walid, lalu gugur sebagai syahid. Dalam perang ni dia, kan perang Khandaq ni dia panah ya, sebab berjarak, dipisahkan dengan parit, akad duk panah dari jauh ya, dan ada yang kena sasarannya, dan salah seorang yang gugur syahid dalam perang tu adalah Anas ibn Aus radhiyallahu anhu. Yang kelima, nama dia At-Tufail bin Malik bin Nu'man radhiyallahu anhu, dari Bani Salamah, menyertai perjanjian Aqabah. Ketika perang Uhud, beliau mendapat 13 kesan luka. Di medan Khandaq, beliau dipanah oleh Wahsy ibn Harb, kemudian gugur sebagai syahid. Kena panah juga dan gugur syahid. Nama dia At-Tufail bin Malik bin An-Nu'man. Mereka ni, Khandaq ni dikebumikan. Dia punya yang syahid-syahid di Khandaq tak ramai, dalam 7-8 orang, dikebumikan berdekatan dengan tapak Khandaq. Hari ini ada masjid, kemudian tepi itu ada sikit makam yang kadang-kadang orang tak perasan pun, dikebumikan di sekitar kawasan tu. Uhud dikebumikan di Uhud, Badar dikebumikan di Badar. Pada tempat mana dia pun meninggal, di situlah dikebumikan jenazah syuhada ni. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, kita baca sepintas lalu insya-Allah untuk habis nama-nama sahabat ni. Syuhada Hunain ni perang yang berlaku tahun ke-8. Tahun ke-8 selesai daripada Fathu Makkah, dan berlaku pertempuran dengan Hunain, pertempuran dengan kelompok Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Mereka bergabung ramai, jumlah mereka ramai, 30,000 lebih. Perang ni pada peringkat awal orang Islam hampir kalah, sebab orang Islam berkecamuk. Antara sebabnya kerana orang Islam berasa kemahlah dengan jumlah yang ramai. Mereka kata tak apa, kami pergi kemahlah. Allah uji. Pusingan pertama, kedua tu hampir kucar kacir, sehingga Nabi yang panggil sahabat, Nabi panggil seru sahabat balik. Ana nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Nabi melantunkan satu ungkapan, aku Nabi bukan pendusta, aku anak kepada Abdul Muttalib. Mana Nabi panggil balik mai. Sahabat pun baik, dan berlakulah perang, dan akhirnya orang Islam menang. Jadi seringkasnya ada 5 orang yang saya sebut di sini, yang nama mereka mungkin tidak masyhur, tapi ini yang disebut sebagai syuhada Hunain. Yang pertama, Aiman bin Ubaid. Aiman bin Ubaid ni adalah saudara seibu dengan Usamah bin Zaid, kerana ibu mereka adalah Barakah Al-Habasyiyah, yang lebih terkenal dengan gelaran Ummu Aiman, salah seorang dari pengasuh Nabi ketika kecil. Tuan-tuan pernah dengar nama Ummu Aiman? Hadinatul Rasul, orang yang jaga Nabi ketika Nabi kecil. Ummu Aiman ni asalnya hamba pak Nabi. Kemudian bila ayah Nabi meninggal, Ummu Aiman, Nabi lahir, Ummu Aiman dah pengasuh. Ummu Aiman ni anak dia nama Aiman. Kemudiannya Aiman ni sahabat Nabi, dan Ummu Aiman kemudiannya menikah dengan Zaid ibn Harithah, dapat anak nama Usamah ibn Zaid. Jadi Usamah ibn Zaid dengan Aiman, dua beradik satu ibu. Dan dia meninggal gugur syahid dalam peperangan Hunain. Aiman ibn Ubaid. Yang kedua, Huwairis bin Abdullah ibn Khalaf dari Bani Ghifar. Beliau terkenal dengan julukan Abu Laham, kerana beliau tidak memakan daging binatang yang disembelih atas nama berhala sejak dari zaman sebelum Islam. Ada orang sebelum dari zaman masuk Islam lagi, dia dah memang orang bagus. Dia tak terlibat dengan benda-benda yang orang duk buat zaman jahiliah ni. Orang sembelih binatang, persembahkan pada berhala. Orang buat dengan duk main judi, dengan budaya minum arak. Ada orang sebahagian daripada orang-orang zaman tu tak terlibat. Salah seorang yang ni, Huwairis ni, dia ni sebelum Islam dia tak terlibat dengan duk sembelih binatang persembah, sehingga orang panggil dia Abu Laham. Laham ni makna daging. Sebab dia tak persembah, dia tak makan daging-daging disembelih bukan atas nama Allah. Bila masuk Islam, berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia gugur syahid dalam perang Hunain. Yang ketiga, Suraqah bin Al-Hubab bin Adi. Sebahagian kitab menamakan beliau sebagai Suraqah bin Al-Harith. Kedua-duanya adalah orang yang sama. Beliau dari suku Ajlan. Menurut Ibnu Ishaq, beliau termasuk dalam mereka yang gugur syahid di Hunain.
Cerita sahabat-sahabat ni pun tak banyak ni. Suraqah bin Al-Hubab bin Adi. Yang keempat, Yazid ibn Aswad ibn Zam'ah, ibunya Qaribah binti Abdul Asad, saudara kepada Ummu Salamah. Yazid dan ahli keluarganya dari keluarga yang berpengaruh di kalangan kaum Quraisy, sehingga semua urusan akan dirujuk kepada mereka terlebih dahulu. Para sejarawan berbeza sama ada Yazid gugur syahid di Hunain ataupun ketika peristiwa Taif yang berlaku sejurus perang Hunain. Ada khilaf sikit. Sebab selepas habis perang Hunain, Nabi kejar tentera Hunain yang lari tu, tentera Taif yang lari balik tempat dia. Dari Hunain nak pergi ke Taif tu lebih kurang 40-50 kilo. Nabi kejar dia. Dan berlaku pula pengepungan di sana yang menyebabkan orang Islam ada gugur syahid di sana. Jadi sebahagian sejarawan berbezalah, dia ni gugur syahid di mana, sama ada di Hunain ataupun di Taif. Yang penting dia termasuk dalam syuhada. Yang kelima, Abu Amir Al-Ash'ari, nama sebenarnya adalah Ubaid, berasal dari kabilah Ash'ari, satu kaum dari Yaman, antara sahabat besar yang pernah mendapat kepercayaan Nabi bagi mengetuai beberapa delegasi kecil. Ketika Nabi dimaklumkan bahawa Abu Amir gugur syahid, Nabi terus mendoakan kebaikan untuk beliau. Nabi ini bila dapat maklumat, Nabi terus doakan kebaikan. Ini sikap Nabi lah. Walaupun sahabat ni kalau kita tengok, bukanlah sahabat yang kanan sangat, tapi dia ada tempat lah. Nabi tetap mendoakan kebaikan, kerahmatan, keampunan kepada semua para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut di situ 5 orang yang gugur syahid di Yamamah. Yang ni pun cerita panjang, insya-Allah nanti ada kesempatan kita tengok. Sebab dia perang Yamamah ni pun satu tajuk khusus yang kalau kita nak sembang tajuk Yamamah cukup menarik dan cukup banyak lah. Di mana perang Yamamah ni 70 orang hafiz Al-Quran gugur syahid. 70 orang. Yang dari sinilah munculnya idea untuk Al-Quran dibukukan. Sebelum daripada perang Yamamah ni zaman Abu Bakar. Zaman Nabi, Quran tak dibukukan macam ni. Quran cuma catat dan ada di rata tempat. Ada kawan tu simpan sikit, kawan tu simpan sikit catatan dia. Sehingga berlaku perang Yamamah, gugur di kalangan sahabat 70 orang hafizul Quran atau lebih. Menyebabkan Umar mula timbulkan satu cetusan idea. Apa kata wahai Abu Bakar, ya Khalifah, kita kumpul Quran agar umat datang kemudian tak akan lupus Quran. Dan Abu Bakar pada peringkat awal tak mau terima cetusan idea tu, tapi setelah dia mengenung dan dia berfikir dan akhirnya dia diilhamkan, maka dia pun setuju. Berlakulah pengumpulan Quran dan kemudiannya kepada penyusunan dan penyalinan Al-Quran. Muncul selepas daripada peristiwa Yamamah. Dalam Yamamah ni ramai sahabat-sahabat terkorban. Mungkin kita jarang dengar nama Zaid ibn Khattab. Kita pernah baca kisah dia. Abang kepada Sayyidina Umar gugur syahid dalam perang ni. Abu Huzaifah gugur syahid dalam perang ni. Salim maula Abi Huzaifah gugur syahid dalam perang ni. InsyaAllah tajuk-tajuk tu akan kita tengok dalam pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi sebenarnya kisah-kisah sahabat, nama-nama sahabat yang kadang-kadang berulang dalam ni, tapi sebenarnya bila kita baca kisah sahabat, dia menyuntik semangat dan motivasi kepada kita. Kisah mereka kadang-kadang biasa, kisah mereka kadang-kadang macam saya sebut tadi, hidup mereka panjang, ada satu kisah dah, tapi satu kisah itu pun sudah cukup untuk membuktikan kehebatan dan perjuangan yang telah mereka sumbangkan demi agama Islam dan demi Nabi SAW. Mudah-mudahan kita baca kisah-kisah mereka memberikan kebaikan kepada kita. Dan saya ulang pula apa yang pernah saya ungkapkan sebelum ni, bahawa bila kita bicara tentang sahabat, bila kita cerita tentang sahabat Nabi, prinsip kita mudah, iaitulah nama sahabat kita akan hormat dan kita kasih kepada keseluruhan sahabat. Kita tak mau jadi macam kelompok yang dia memilih-milih sahabat. Oh, sahabat yang ni okey, sahabat yang macam ni tak. Dan kita tak mau jadi pula golongan yang telajak, mengangkat sahabat sampai ke martabat yang paling tinggi, sampaikan menuhankan sahabat. Wal'ayazubillah. Lepas itu kelompok yang macam ni, oh tak kenal kat sahabat ni, merendahkan sahabat sampai mengkafirkan sahabat. Wal'ayazubillah. Kita, prinsip kita mudah. Sama sahabat, kita hormat, kita kasih dan kita sayang. Seperti mana kata Ibn Taymiyah rahimahullah, wa hubbus sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likulli qadrun ula wa fadailun lakinnama as-siddiqu minhum afdalu.
Mencintai para sahabat, itulah pegangan aku. Mencintai keseluruhan sahabat, itulah pegangan aku. Dan kasih kita kepada ahli bait tidak juga berkurang. Samalah. Sahabat ke, keluarga Nabi ke, semua orang yang ada kaitan dengan Nabi kita sayang, kita kasih. Tanpa belah bagi. Kerana masing-masing ada kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Walikullihim qadrun ula wa fadailun. Tetapi dalam ramai-ramai sahabat ni, 100,000 sahabat, yang paling hebat, yang paling afdal, yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bila kita faham yang tu, insya-Allah jelas prinsip kita dengan sahabat macam tu. Tidak terlalu ghulu, tidak terlalu mengabai. Kita sentiasa berada di prinsip pertengahan kerana kita umat yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan umat ini umat yang sederhana. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsi serba sikit pada malam ini memberikan kebaikan dan pengajaran pada kita. Mohon maaf atas kekurangan, ketaksiran, kesilapan dan sebagainya. Waffaqanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.